So sebelum tu saya nak tahu setakat mana yang awak dah belajar kat LP lah supaya Sikit-sikit lah ni. attendance tu isi sekarang lah sebab dia akan capture awak punya time stamp. So selepas kelas nanti saya off. So isi time waktu kelas lah. Okay. So saya nak tahu setakat mana knowledge awak berkenaan dengan networking fundamental dan keterbiasaan awak menggunakan packet tracer, sama ada biasa ataupun tak. Okay. Kalau tak biasa, so kita akan go through step by step, start from basic lah. Okay. Tapi kalau awak dah biasa guna packet tracer, so kita akan mungkin kita akan buat revision sikit berkenaan dengan teori dan konsep. Tapi packet tracer tu saya dah tak go through step by step lah. Okay, kita akan terus run kita punya teori dan amali menggunakan packet tracer. Okay. Uh, untuk kelas online, okay, untuk kelas online kita tak dapat nak buat apa-apalah berkenaan dengan real equipment. Okay, kita akan sepenuhnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Okay, tapi untuk kelas fizikal nanti kita akan tukar-tukar lah. Okay, apa configuration yang kita buat pada Cisco Packet Tracer kita juga akan buat pada real device. Tapi bergantung kepada masa yang ada dan tahap berapa cepat awak boleh faham bila menggunakan packet tracer lah. Sebab konsepnya sama antara packet tracer dan real equipment, akan tetapi untuk real equipment dia ada setengah benda yang kita tak boleh nak configure pada packet tracer. Kita boleh configure pada packet tracer, tapi real equipment dia punya configuration ni akan pergi lain sikit. Okey, guru baran pergi second dose. Okey, tak ada masalah. Untuk yang mana yang macam saya cakap pagi tadi, yang mana yang ada masalah untuk connect ke dan sebagainya, yang penting inform saya lah. Inform saya. Yang mana yang ada masalah untuk connect ataupun kena pergi ambil vaksin ke ataupun kejap-kejap terputus ke dan sebagainya, tak ada masalah. Saya akan rekod kita punya kelas. Okey. So sebelum tu saya share dulu. Okey, saya share dulu. Share. Okey. So, selepas ni semua kelas kita saya akan upload dalam channel YouTube ni. Okey. Ini adalah kelas yang sedang berjalan lah semester 4 DTK. Okey, Diploma Teknologi Kejuruteraan. So, untuk kelas awak saya akan upload dalam channel yang sama. Okey, menggunakan kod subjek awak lah. Okey. DKA 4263 ni subjek untuk student lain. So awak punya nanti G024414 lah, routing. So setiap minggu saya akan rekod dan saya akan upload dalam ni. Jadi untuk kegunaan awak lah, untuk revision, kalau ada tertinggal apa-apa step, ada mungkin masa kelas faham, lepas tu dah tak faham. So saya gunakan platform ni untuk awak uh, untuk awak ni lah, untuk awak guna untuk rujukan. Okay, so saya akan bagi saya punya channel dalam sama ada dalam classroom. Mana pula channel punya ni?
Saya akan bagi dalam WhatsApp ataupun dalam Google Classroom lah. Okey, saya perasan Google Classroom tu tak berapa penuh lagi student lah. Okey, last saya check ada lebih kurang baru ada lebih kurang 16 orang. So, yang mana yang belum join, tolong join Classroom ni sebab selepas daripada ni, saya akan banyak menggunakan Google Classroom ni untuk pengumuman dan sebagainya lah. Okay, assignment ke, ada pengumuman lain ke apa, saya akan maklumkan di dalam Google Classroom ni. Saya mungkin akan kurang menggunakan WhatsApp yang group kelas tu lah. Okay, sebab saya tak nak bercampur aduk information berkenaan dengan kelas saya dengan kelas lain. Okay, so kebanyakannya saya akan upload kat sini. Jadi kalau boleh tolong join lah classroom ni supaya information tu sampai kepada semua orang. Alright. So YouTube channel ni pun nanti saya bagi dia punya link. So yang penting nanti habis kelas, biasanya setiap hari Selasa, kalau kelasnya pagi, so mungkin by petang tu dah ada video lah untuk kita buat rujukan. Okey, jadi sebelum tu, saya akan tunjukkan awak kepada Cisco Networking Academy punya website lah. Okey, untuk makluman awak, semua pelajar di EdTech Batu Pahat, okay, kita akan daftarkan di bawah Cisco Networking Academy. Okay, jadi sebelum kita daftarkan awak, awak perlu ada account lah. Ada account. Untuk kita enrollkan kepada subjek-subjek yang ada di dalam Cisco Networking Academy. Sekejap saya tunjukkan kejap apa yang ada di dalam Cisco Networking Academy ni. Okey, so saya dah create sebenarnya kelas untuk awak, kelas A dan kelas B. Cuma saya tak addkan student lagi lah. Sebab bila saya nak addkan student, saya perlukan awak punya email address untuk saya addkan awak. Tapi course detail. Okey, untuk saya add student, saya perlukan nama penuh dan awak punya email address lah. So sebab tu saya bagi Google Form tu untuk dapatkan awak punya email address. Okey, so apa yang ada dalam Cisco Networking Academy ni? So untuk semua pelajar EdTech Batu Pahat, okey, semester 4 dan semester 5 lah. Kita akan enrollkan, kita akan masukkan awak ke dalam program CCNA 1 untuk semester 4 dan program CCNA 2 untuk semester 5. Okay? So, apa konten yang ada dalam CCNA ni? Okay, untuk CCNA 1 is Introduction to Network lah. Okay? So dalam dia ada di samping awak kita run awak punya kelas, okey. Di samping kita run awak punya kelas ikut subjek. Season A1 yang ada dalam Cisco Networking Academy ni adalah modul tambahan yang awak akan run sendirilah. Sebab kebanyakan subjek yang ada di EdTech Batu Pahat kita dah ambil kita dah ambil silibus-silibus yang ada dalam Cisco ni untuk di-embed dalam awak punya subjek. Jadi, subjek yang dah embed ni, dia akan dapat diploma lah daripada EdTech, daripada JPK, diploma kemahiran dan sebagainya. Tapi, CJ daripada Cisco, untuk awak dapat, awak perlu lengkapkan
course yang ada, modul yang ada dalam Cisco Networking Academy ni. Jadi kita enrollkan awak, okay, subjek wajib, kira macam wajib lah yang awak perlu ambil untuk semester 4 ni adalah Introduction to Network lah, CCNA 1. Untuk semester 5 nanti Switching, Routing and Wireless Essential, CCNA 2. Okay, yang ni yang tu sem depan lah. Dan ada beberapa modul-modul lain yang kita akan assign based on subjek yang awak akan ambil lah. Contoh macam subjek open source nanti semalam dengan Puan Aisyah kan, open source kan. So subjek open source tu kalau tak silap saya akan di-embedkan sekali dengan modul Linux Essential yang ada dalam Cisco Networking Academy ni. Okay. So, dalam Cisco Networking Academy ni, dia ada course modul dan dia ada di hujung modul tu, dia ada macam quiz lah. Dia panggil exam tapi lebih kurang macam quiz lah. So, awak perlu go through modul yang ada dalam dia. Okay. Perlu go through modul yang ada dalam dia. So, this is all the modul yang ada dalam dia. Dia ada video, dia ada lab exercise, dia ada slide macam nota lah untuk study. Most of the benda yang ada dalam ni sebenarnya ada yang awak dah belajar, ada yang di-embed dalam subjek. So, macam saya cakap tadi lah, untuk awak dapat Cisco ni, walaupun dia dah di-embed dalam subjek, kita tak boleh nak produce dia punya cert. So, untuk produce dia punya cert, awak kena buat modul yang ada dalam ni dan bila complete nanti dia akan generate Cisco punya certification lah untuk awak. Okay. Dan untuk memudahkan ialah sebab kita ada subjek routing dan awak perlu buat modul yang sama yang ada dalam ni. Jadi untuk memudahkan awak dan untuk mengurangkan sikit bebanan tugasan lah. Okay. Semua chapter exam ni, modul 1, 3 exam, modul 4, 7 exam, sampailah modul dia ada sampai 17, sampailah modul 17 ni, kita akan combine all that modul exam sebagai tugasan yang kedua. Maksudnya, tugasan satu nanti saya akan bagi untuk awak buat soalan, dan untuk tugasan 2 adalah daripada pengumpulan semua chapter exam yang ada dalam modul Cisco Networking Academy ni, kita akan jadikan dia sebagai tugasan yang kedua. Jadi tugasan yang kedua ni lebih mudah lah untuk awak. Once awak jawab dalam online ni, dah dapat result, kumpul sampai sampai modul ke-17. So nanti kita akan printkan dia punya slip. So bila kita pergi kat grade ni, dia akan ada result lah, nama awak semua. Kemudian each of the modul punya markah. Dan last sekali bila kita print out, kita akan highlight lah. So itu adalah markah untuk tugasan yang kedua awak based on the chapter exam. Okay, dia macam tugasan lah chapter exam tu. Okay. So yang ni kita akan, ni kosong, saya tunjukkan yang kita dah jalan sem ni lah untuk kelas lain. So this is CCNA 2, DTK sem 4. Okay, untuk student DTK ni dia beza sikit sebab dia dah berada di ITI Batu Pahat sejak daripada semester 1. Jadi dia dah run CCNA 1 masa dia sem 3 sebelum ni. Jadi dia untuk sem ni dia akan run CCNA 2 dan sem depan dia akan run CCNA 3. Okay, so untuk awak disebabkan kebanyakan ILP ataupun institut yang sebelum ni tak running modul Cisco Networking Academy, yang
saya tahu yang masih aktif adalah IT Batu Pahat dan IP Golongan. IP Seranda baru uh, naikkan balik, cuma saya tak pasti macam mana implementation subjek dan modul yang ada di dalamnya. Siapa yang daripada Selanda? Akademi modul jalan tak kat sana? Tak tahu. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. So, saya akan guide lah awak macam mana untuk guna uh, Cisco Networking Academy ataupun kita panggil DataCat punya platform ni, macam mana nak register, macam mana nak study, macam mana nak buat tugasan yang ada dalam ni. So, once awak dah complete, okay, contoh saya tunjukkan ni student yang sedia ada lah. Yang sedia ada. So once awak dah enroll, akan ada awak nama awak kat sini. This is the email address. Ni yang email address yang akan linkkan kepada awak punya account yang ada dalam ni. So kalau katakan awak punya account tu, awak email tu tak berapa nak aktif, so susahlah nak dapat notification. So this is all the semua tugasan lah. Ni baru modul yang pertama hingga keempat untuk sesi yang kedua yang baru dijawab. So minggu ni saya baru bagi tugasan untuk the next modul. So ada yang dah jawab, ada yang belum jawab. So awak punya pun akan keluar macam tu lah. Okay, end of the course, bila dah complete, awak akan dapat sijil lebih kurang macam lebih. Okay. So awak akan dapat sijil lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Dia akan naik nama awak. Okay. Dia akan naik Akademi IT Batu Pahat lah. Dan dia akan ada signature daripada sama ada saya ataupun daripada General Manager Cisco di US lah. Okay. Dia auto generate. So sijil ni boleh digunakan bila awak nak OJT nanti, bila awak nak kerja nanti. So, ni yang kita cuba implement di IT Batu Pahat untuk Cisco Networking Academy. So, selain daripada kursus-kursus yang saya ataupun pengajar-pengajar awak akan createkan untuk awak, okay, kita juga ada bila awak dah boleh login nanti kat I'm Learning ni, kita juga ada khusus yang kita panggil self-paced yang awak boleh ikut sendiri. Okay, yang awak boleh ikut sendiri. Bila masuk kat I'm Learning ni, pergi kat browse catalog dan dia akan ada cari yang self-paced. So, dia akan ada modul-modul yang awak boleh run sendiri dan bila complete, awak akan dapat sijil. Okay? Tanpa perlu ada pengajar yang onkan modul tu untuk awak. Dia nama online self-paced. Kalau yang instructor led ni, awak tak boleh nak run sendiri, kena pengajar yang createkan kelas tu baru awak boleh gunalah. Okay? Yang mana yang ada log ni semua, okay. Yang mana yang ada online self-paced ni, awak boleh run sendirilah. So ada banyak modul yang ada dalam ni yang awak boleh explore lah untuk dapat information selain daripada modul yang kita buka untuk awak dan selain daripada course yang kita create dalam BIT Batu Pahat ni lah.
Okey, kalau ikut perancangan asalnya, kalau boleh kita nak uh, kalau boleh kita nak bermula daripada ILP sendiri, dah run akademi ni. Jadi bila di Airtel Batu Pahat kita boleh sambung ke modul-modul yang boleh kata intermediate sikit lah. Okay. So tak perlu nak start daripada awal. Tapi macam saya cakap lah, tak semua ILP yang run Cisco Networking Academy ni. Jadi bila student daripada LP masuk ke Airtel Batu Pahat, so kita terpaksa start daripada awal lah, sebab tu awak start daripada sesi yang satu. Okay. Kalau ikutkan ada IT Essential, Network Fundamental, yang benda tu boleh run dekat ILP lah sebenarnya. Okay. So setakat ni baru 9.40. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum saya proceed ke uh, seterusnya? Cik, yang kan cik kata ada 2 kelas kan. Kelas tu macam satu pagi, satu petang. Tak. Okey. Awak nanti dia akan ada kelas A, kelas B kan? Okey, Ha. untuk online, untuk online ni kita akan gabung. Dua-dua kelas kita akan jalan serentak. Tak ada masalah. Okey. Cuma bila awak balik ke Airtel Batu Pahat nanti, bila awak datang ke Airtel Batu Pahat bulan 11 nanti, bila kita dah run fizikal, awak akan dipecahkan kepada dua kelas, kelas A dan kelas B. So awak punya jadual tu kalau tak silap saya harinya dah lain. Kalau tak silap saya, Oh. kelas A dengan saya hari Isnin. Kelas B ni hari Selasa. Tapi untuk online kita gabungkan supaya uh, takkan saya nak cakap benda yang sama dua kali kan. Ataupun takkan hari Isnin saya live, kelas hari Selasa awak tengok YouTube tu. So kita bincang dengan bahagian untuk combinekan semua kelas yang pecah ni kepada satu kelas, satu jadual sementara kelas online ni. Okay. Bila kita dah start kelas fizikal, kita akan pecah. Sebab lab capacity kita hanya boleh muatkan maksimum 15 orang satu lab. Tambah-tambah dengan pandemik ni kan, dengan COVID ni, lagilah kita tak boleh nak sumbat semua 26 orang dalam satu lab. Okay. So untuk pecah kelas apa semua tu awak tak perlu risau lagi. Itu nanti bila dah datang ke Airtech. Untuk online ni waktunya sama. Saya tak akan buat kelas petang. Okay. Slot saya daripada pagi sampai petang kan. Untuk subjek ni. Tapi saya tak akan buat kelas daripada pagi sampai petang. Okay. Maksimum sehari yang saya akan buat antara sejam setengah ke 2 jam. Okay. Okay, Untuk kelas. So petang tu biasanya adalah masa untuk awak revise balik ke ataupun biasanya saya akan bagilah latihan. Terutamanya bila kita run configuration lah dalam packet tracer, ada script dan sebagainya. So agak mustahil kadang-kadang untuk awak nak buat on the spot kan. Ada yang join pakai phone, saya tengok macam ramai juga yang join pakai phone. So ramai yang join pakai phone. So bila join pakai phone agak susah sikit lah nak buat. Jadi untuk kelas biasanya saya akan run through teori, kemudian exercise configuration dalam packet tracer dan sebagainya. Kita akan go through step by step. Kemudian saya akan upload dalam channel. So awak boleh guna balik video tu untuk study dan untuk buatlah exercise. Biasanya saya akan bagilah, tapi untuk minggu pertama ni belum lagi lah. Okay, minggu pertama ni biasanya belum lagi dan awak pun baru nak biasakan untuk kelas kat Airtel Batu Pahat ni. Macam saya tanya pagi tadi lah, berapa ramai yang dah biasa dengan Cisco Packet Tracer?
kan. Uh, tapi macam responnya macam kurang. So, bila responnya macam kurang, kita akan go step by step lah. Okay? Kecuali kalau awak dah biasa, dah okay, so tak ada masalah lah untuk kita go laju sikit. Okay. Subjek routing ni, dia memang more on Cisco punya device. Cisco router lah. Cisco router, Cisco component, dan untuk demo, nak tak nak memang kena pakai packet tracer. Okay. So, untuk permulaan, saya akan bagi, ataupun awak boleh download sendirilah. Tapi buat permulaan, saya akan bagi, selepas kelas nanti, saya akan bagi link untuk channel. Saya akan bagi installer untuk Cisco Packet Tracer. Uh, Kalau boleh, okay, install dan buat di PC lah. Kalau tak ada PC, sebenarnya Cisco Packet Tracer tu sebelum ni, kalau tak silap saya, sebelum ni boleh di-run atas Android. Okay, kena download kat Play Store. Kalau tak silap saya ada. Cuma uh, itu masa Android 9, Android 10, yelah dalam Android 9, Android 10 macam tu. Bila yang dah baru ni, saya tak pasti dia dah boleh, dia masih lagi stabil ataupun tak. Okay, kalau boleh, cuba install di PC lah. Jika boleh lah. Okay, sebab kalau tidak, memang awak tak boleh nak buat. Okay? Sebab kita akan ada ujian teori dan ujian amali. So, ujian amalinya biasanya memang akan buat configuration tu lah. Okay? Final pun kita akan ada final teori dan final exam amali. So, final exam tu pun akan ada configuration sama ada dalam packet tracer ataupun real lah. Okay? So, mungkin tengok pada keadaan. Okay. Kemudian, kalau tak siap saya lah, tak pasti sama ada awak dah dimaklumkan. Jadual pembelajaran awak adalah 18 minggu sebelum peperiksaan akhir. Nanti kalau tak ada kalender akademik tu, awak boleh minta dengan Puan Aisyah ataupun awak boleh download kat website EdTech lah. Okay. Kalender akademik awak sepatutnya 18 minggu. Okay. Tapi disebabkan ada delay dalam awak punya uh, lapor diri ke ITM Batu Pahat, dan kelas online pun dia start lewat sikit. So minggu pembelajaran awak jadi 17 minggu. Okay, 17 minggu. So ada satu minggu tu perlu diganti. Uh, kita akan tengok macam mana bila nak ganti. Kemudian kalau tak silap saya, biasanya lah, okay, bila awak belajar online ni, okay, most of the exercise, amali dan sebagainya susah nak faham dan susah nak follow. Okay, so kalau tak silap saya, awak akan online ni selama 7 ke 8 minggu. So, minggu ke-8 atau ke-9 awak akan balik ke attack. So, masa balik nanti kita akan buat revision sikit dan kita akan sambung lah. Okay. So, sebelum saya pergi benda lain, kita akan tengok awak punya mana pula syllabus. Kita akan tengok awak punya syllabus kejap . Mana pula syllabus ni?
Okey. Okey. So, ni adalah benda yang awak akan belajar lah. Okey. Apa yang awak akan belajar dalam modul router and routing. So, kita akan tengok first kali routing konsep lah. Konsep routing tu sendiri, routing tu apa, dan bila kita dah faham apa tu routing, bagaimana routing berfungsi, so kita akan buat routing lah. So ada 4 jenis routing, static routing, RIP, OSPF dan EGRP. So yang ni yang kita akan buat semester ni. Tapi sebelum kita pergi ke static routing, RIP, OSPF, EGRP dan sebagainya, kita akan tengok kita akan tengok kefahaman awak berkenaan dengan IP addressing, okay, subnetting, VLSM, okay, CRDR apa semua tu lah, untuk membolehkan, untuk memudahkan kita faham macam mana kita nak assign IP address, kita nak bina rangkaian tu, macam mana kita nak bezakan antara this network dengan network yang satu lagi. So, benda tu yang kita akan determine. Okay, so sekarang ni 9.50. Saya ada satu macam kuis ringkas untuk awak untuk tengok setakat mana kefahaman awak. Okay, so daripada situ kita boleh plan untuk ala tuju kelas kita. Sekejap saya buka ni dulu. Sekejap lagi saya bagi link kat chat. Kita akan buat simple quiz, ada 10 soalan. Menggunakan Kahoot. Okey, sekejap lagi saya bagi link. Yang mana yang boleh follow, boleh follow. Okey, awak pergi kat kahoot.it. Saya type kat chat box Awak pergi kat kahoot.it. Okey. Kemudian masukkan game pin ni. 8671278 pada game pin ni. Kemudian bila awak enter, dia akan minta awak masukkan nama lah. So masukkan nama awak dan kita akan tunggu semua masuk dan kita akan start. Ni just nak tengok setakat mana pemahaman awak sebelum kita proceed dengan lebih dalam lagi lah. Dah tak boleh join Sekejap Kenapa ada limit Sorry sekejap Oh, okey. Patutlah tak boleh. Limitnya 3 je.
Tak apalah. Kita buat lain kali. Nampaknya tak boleh guna Kahoot ni. Kita buat lain lain kali. So sekarang ni 9.50. Okay. Kita break kejap. Okay. Selepas break kita akan masuk slide untuk chapter yang pertama, router and routing concept. Kita akan go through teori untuk routing. Dan saya akan maklumkan pasal untuk Cisco Networking Academy tu lah. Yang attendant tadi tolong isi sebab nanti kita akan Saya guna yang mana yang baru masuk, yang belum isi tolong isi. Nanti kita akan guna awak punya email tu. So sekarang ni 9.55. Kita break kejap dalam 10 minit. 10-5 minit kita sambung untuk chapter yang pertama. Okay. Okay. So untuk minggu ni kita akan tengok kita punya chapter yang pertama, routing concept. So saya share screen dulu. Okay. So untuk minggu ni kita akan tengok topik yang pertama dalam routing and routing configuration, that is routing concept. So, ni awak punya based on awak punya course outline lah. Okay, apply routing concept, apply basic router configuration. So, configuration tu kita akan buat nanti. Hari ni kita jalan teori je dulu. Okay. So, untuk chapter ni, so kita akan tengok yang pertama, okay, 1.1 is network layer protocol. Kita akan tengok macam mana all the layer in data communication, dan kita akan review sikit berkenaan dengan OSI model yang mungkin awak pernah belajar sebelum ni dalam network fundamental, and also TCP/IP model. Okay. So, explain why the IPv4 protocol require other layer to provide loyalty. Kenapa kita perlukan layer lain lah. Then explain the role major of header field in IPv4 and IPv6 packet. Ni lebih kepada theoretical lah untuk penghantaran data melalui packet lah, packet forwarding dan sebagainya. So, routing, kita akan tengok macam mana how host device use routing table to direct packet to itself, a local destination or default gateway. So macam mana satu host tu guna routing table lah yang ada dalam router untuk dia hantar packet tu ke destination daripada source, and macam mana dia nak receive benda tu daripada source di luar untuk receive ke dia lah. So, compare host routing table to routing table in router. Then kita akan tengok router, describe the common component of interface of a router, describe the boot up process of a Cisco IOS router, dan kita akan tengok macam ni kita nak buat configuration dalam router, initial setting of Cisco IOS router, dan kita akan tengok active interface yang ada dalam router lah. Okay. So, sebelum kita pergi kepada router, kita pergi kepada keseluruhan configuration, topologi dan sebagainya, kita kena tahu apa yang kita panggil satu karakteristik untuk network. Okay, network karakteristik. So dalam network karakteristik dia ada berapa 7 network karakteristik yang digariskan oleh Cisco lah. Okay. Yang pertama adalah topologi itu sendirilah. Macam mana kita design, kita susun, kita layout kan kita punya rangkaian.
that we call network topology. Okay. LAN, WAN, MAN dan sebagainya lah. Okay. Dia punya connection sebagainya. Dan yang kedua, dalam network ni kita kena ambil kira adalah dia punya speed lah. Berapa berapa throughput dia, berapa bandwidth dia, berapa latency dia, kecepatan penghantaran data dan sebagainya. So speed tu perlu diambil kira lah. Kalau dekat rumah pun, kalau speed tu drop pun kita bising, apatah lagi kalau speed yang di dalam rangkaian yang kita guna untuk kerja, kat maybe factory dan dalam production line dan sebagainya. So semua benda tu perlu kita tengok kita tengok dia punya berapa cepat data tu boleh hantar diberi kepada user untuk menggunakan rangkaian tu lah. Dan yang ketiga, bila kita sebut pasal topologi, kita sebut kita nak cepat, nak laju, kita kena ambil kira cost lah. Of course kat Malaysia ni, nak lagi laju, nak lagi cepat, nak lagi quality, cost lebih tinggi lah. Okay? So kita tak boleh nak expect benda yang murah. Ada benda yang murah yang acceptable. Tapi in term of network ni, you want more, you have to invest more lah. You have to give more. So bila kita want more, we have to invest more. The cost will be more, akan jadi lebih tinggi lah. Dan dalam masa yang sama, kita juga perlu tahu macam mana kita nak uruskan keselamatan rangkaian tu lah, the security part of the network. Firewall, antivirus, IPS, IDS, untuk kita monitor and kita securekan kita punya network. Dan next is availability. Availability akan bersangkut paut dengan the next punya karakteristik lah. The network must always be available. Okay. Once the network down, kalau awak dah kerja, once the network down, orang tak cari benda lain, orang tak tanya kenapa network down, orang akan cari network administrator lah. Orang akan minta the network to be up as soon as possible. Okay, zaman sekarang kelas pun online, apatah lagi dengan benda lain lah, meeting dan sebagainya, semua di hujung jari. So bila macam tu, the availability of the network must be really high, really available untuk kita gunakan. Kan? Kalau kadang-kadang kita dekat rumah, ada rumah yang kawasannya Unify tak sampai, streaming pun mungkin 1 meg je, dan data pun tak berapa nak dapat, and semua orang tengah PDPR, semua orang tengah belajar, tengah kerja, menggunakan network yang sama. So bila the network is really congest and become unavailable, so dia akan jadi masalah lah. Dan scalability ni adalah untuk macam mana kita rancang untuk membesarkan network yang sedia ada, ataupun kita nak reduce the size of the network. Okay. So dalam kita punya rangkaian, dalam kita punya network, bila kita design, one of the characteristic yang kita perlu ambil kira adalah bila kita dah pasang, kita dah buat layout apa semua, kita dah implement, we must have room to scale up the network, untuk besarkan rangkaian tu supaya in case kalau katakan kita nak expand, kita nak mungkin ada
department baru yang akan dibuat, mungkin ada macam kat EdTech ke, mungkin ada kursus baru yang akan dibuat. So we must have space and reserve or kita ada plan for scalability untuk kita besarkan kita punya rangkaian. Next is reliability. So of course lah, dia akan berkait dengan benda-benda yang karakteristik yang lain lah. Your network must be really reliable. Kita tak nak bila kita guna je kita punya rangkaian, habis mungkin kita punya device got attack ke, kena ransomware ke, cucuk tempat lain okey, cucuk kat rangkaian tempat kerja, cucuk kat rangkaian attack, habis kena botnet lah, kena worm lah, kena hack lah dan sebagainya. So the network must be really reliable untuk digunakan, kan? Kalau kat rumah, ialah kita kena set up sendirilah. We must really know how to configure yang model router yang ada kat rumah tu lah. Tapi bila kita dekat office, bila kita dah kerja, kita menguruskan rangkaian tu, we must make sure our network is really reliable for user to use. Okay, user bukan tahu pun nak buat apa untuk pastikan network dia reliable. Kadang-kadang kita dah cakap kita block this side, kita block maybe torrent, kita block certain site yang is really harmful, dia buat juga. So we must make sure the management, the company really understand and daripada situ baru kita boleh pastikan our network is really secure, really can be always available, can be reliable. Okay, so that is the characteristic of a network. Then why is routing? Kenapa kita perlukan routing? Bendanya untuk kita mudah faham, okay? Di dalam sesuatu rangkaian, okay, di dalam sesuatu rangkaian, selagi dia tak perlu keluar daripada rangkaian tersebut, dia tak memerlukan router, dia tak memerlukan routing lah. Selagi dia tak perlu keluar daripada satu network ke network yang lain, kita tak perlu routing pun. Konsepnya macam kita buat local area network biasa kan. Kita ada satu switch, kita sambung ke switch tu, so semua orang boleh connect. Yang penting dia berada dalam network yang sama. Once dia berada dalam network yang berbeza, once dia berada dalam network yang lain, kita perlukan router untuk menghubungkan antara satu network ke network yang lain. The router is responsible for the routing of traffic between network. Okay, kalau kita tengok ni home office ni, ni wireless router juga lah. So dia akan menghubungkan antara this network and network yang lain. Kalau macam ni dia ada dia punya router dia dulu kat internet lah. Yang untuk local ni adalah untuk menghubungkan network di dalam dengan network yang kat luar. So sebab tu bila kita configure, your router is always the network punya gateway. Kan kalau kita configure IP address kan, contoh saya buka sekejap. Katakan saya punya network adapter this. Okay. Share content. Mana network adapter?
Tak jumpa ni orang doktor tu. Okay. So nampak ni kan. So yang ni bila kita nak configure, kita akan ada IP address, kita ada subnet mask, kita ada default gateway. The default gateway is the point untuk kita exit, untuk kita keluar daripada network kita, daripada rangkaian kita ke network yang lain. Itulah gateway. Sebab tu kita perlukan router untuk kita keluar daripada satu network ke network yang lain. Okay. So, this is for routing. So, what are router? Router tu apa sebenarnya? Router sama juga macam kalau kita nak kata router tu komputer, sebenarnya semua device yang boleh memproses, boleh terima input, boleh keluarkan output, ada memori, ada storage, konsep dia sama macam router, sama macam komputer lah sebenarnya. Okay, semua device sekarang ni is same concept of the computer sebab dia ada central processing unit. So router are specialized computer containing the following required component to operate. So dalam router tu sendiri memang ada CPU dia lah. Dia punya central processing unit untuk proses command, untuk proses operasi dia, untuk dia jalan lah. Dan kita juga ada operating system, router use Cisco IOS. Okay, Cisco IOS ni dia punya kita punya router punya operating system lah. Okay, dan kita ada memory and storage, dia ada RAM, dia ada ROM, dia ada NVRAM, dia ada flash drive, dia juga ada hard drive untuk simpan data. So nanti kita akan tengok apa perbezaan benda tu lah. So this is the router. Okay, ni router yang ada dalam gambar. Nanti saya akan tunjukkan yang the real device lah punya router. So this is our router. Okay, kita ada LAN interface. Biasanya router yang baru sekarang ni kebanyakannya semua gigabit internet lah. Okay, dan kita ada USB port untuk kita connect ke dia. Okay, kebanyakan router sekarang sambung menggunakan USB port pun ada. Dan kita ada auxiliary port dengan konsol RJ45. Konsol ni untuk kita program kita punya router daripada kita punya device lah, maybe PC ke laptop ke, dan kita akan connect ke konsol kabel tu untuk kita programkan kita punya router. Kalau dalam packet tracer kita boleh buka CLI tu, tapi real device nak buka CLI belah mana kan? Jadi untuk kita program that router biasanya ada dua je lah kaedah, sama ada kita SSH kan dia, kita remote masuk ke dalam router menggunakan network, ataupun kita guna konsol kabel untuk kita masuk. Selalunya kita hanya boleh buat konsol dululah, baru kita boleh configure SSH tu. Kita boleh buat SSH tu. Dan kita juga ada konsol USB mini, ni untuk konektor yang lain lah, untuk konsol kabel. Dan EHWIC ni adalah kad slot tambahan yang kad slot modul tambahan yang kita akan masukkan untuk kita mungkin kita nak tambah USB port ke, kita nak tambah serial port ke, kita nak tambah benda lain ke,
So kita boleh masukkan dekat HWIC slot. Dia ada slot kosong, dia ada label dekat belakang ni. That label stand for the number yang dia akan tunjuk lah. Nanti kita akan tengok dalam packet tracer nanti, kita akan nampak lah that number. So apa benda memori yang ada dalam router yang saya cerita awal-awal ni? Dia ada random access memory, dia ada RAM, dia ada ROM, kemudian dia ada NVRAM, dia ada flash. So, random access memory is a volatile memory that provide temporary storage for various application and process, including running the iOS, running the configuration file, untuk buat routing, up table, buffering, paket punya buffer, semua duduk kat RAM ni. So, macam kita tahu, RAM ni, once kita turn off, all that memory akan hilang lah. So, dia hanya simpan all that configuration yang running secara sementara. Okay. Dan kita juga ada read-only memory, non-volatile memory that provide permanent storage for boot up, instruction, basic diagnostic, power on self shares, semua benda tu duduk kat read only memory. Sama juga macam PC ada power on self test, router pun ada power on self test masa mula-mula kita on. Okay, dia akan test hardware, dia akan test software. Router tu once dah okay, baru dia akan buat boot up, baru dia akan boleh digunakan. Dan kita ada juga yang ketiga, non-volatile, random access memory. Ini adalah tempat di mana kita punya configuration file yang kita dah configure, kita save. Bila kita save, dia akan simpan kat sini, NVRAM, supaya semua configuration yang kita dah buat, bila kita off that router, bila kita nak on balik, configuration tu kekal, masih ada. Okay? Kalau kita tak save, kita configure, kita tak save, bila kita configure tu dia duduk kat sini, dia duduk kat RAM. Okay? Once kita off je, kita tak save that configuration, dia tak pergi kat sini tapi dia akan hilang. So untuk kita pastikan configuration yang kita dah buat tak hilang, kita kena save, so dia akan pergi kat NVRAM ni lah. So bila dia start, dia akan load file dalam NVRAM ni, kemudian dia akan hantar ke RAM untuk dia run. That is random access memory lah dengan NVRAM. Dan flash memory is a non-volatile memory that provide permanent storage for dia punya operating system, Cisco iOS. Yang ni, ROM ni untuk boot up, untuk power on self test, dia punya diagnostic program semua duduk kat ROM. Tapi kat flash memory ni adalah dia punya operating system. So, operating system ni sebenarnya dia boleh upgrade lah. Dia macam firmware. Okay, sebab tu flash ni flash ni juga boleh cabut, boleh tukar dan sebagainya untuk kita upgrade ke latest operating system lah. Okay, router interconnect network ni sama macam tadi punya diagram. So, kenapa kita gunakan router? Router uses static route and dynamic route protocol to learn about remote network and build their routing table. Okay, router menggunakan static route dan dynamic routing protocol untuk dia simpan, untuk dia simpan maklumat berkenaan dengan rangkaian supaya bila dia nak hantar data, dia tahu ke mana dia perlu hantar dan ke mana dia perlu receive. So router use routing table to determine the best path to send packet. Router encapsulate the packet and forward it to the interface indicated by the routing table. So router tu dia akan buat proses encapsulation and decapsulation nanti. So dia akan encapsulate the packet dan dia akan forward kepada interface yang berada dalam routing table lah. Contoh, kalau kita ada kat LAN yang sini, LAN A ni katakan, so dia nak hantar maklumat pergi ke LAN B ni, okay?
So, routing table ni dia akan simpan maklumat rangkaian ni dan maklumat yang rangkaian yang dia connected. So, this is network yang directly connected dengan dia. This is network yang directly connected dengan dia. So, daripada sini, kalau dia nak hantar ke sini, so dia akan tanya kepada routing table 2 ni, ada tak address 192.168.3.0 ni pada routing table A2. Okay. So routing table A2 ni akan jawab kat routing table A1, ada. Dia rangkaian ni adalah directly connected dengan dia. So A1 ni akan simpan dalam routing table dia. Oh okey, untuk pergi ke 192.168.3.0 ni kena lalu R2. So dalam routing table ni nanti dia akan simpan untuk daripada 192.168.1.0 nak pergi ke 192.168.3.0 dia perlu pergi ke router R2. Katakan ada satu lagi router kat sini, ada satu lagi network yang lain. Katakan network 4.0 katakan. So bila R1 ni sambung dengan dia, R2 ni pun sambung dengan dia. So R1 ni dia akan ada dua routing, dia akan ada dua laluan untuk pergi ke 4.0 ni, sama ada direct daripada R1 pergi katakan router R3 ataupun pergi ke router R2 dan pergi ke router R3. Tapi router will choose the best path to send the packet. So dalam routing table dia akan simpan semua laluan, tapi dia akan pilih laluan yang terbaik lah pada masa tu. Alright. That is what we call router choose the best path. Then this is how the routers send the packet. Sorry minggu ni kelas yang pertama ni terpaksa run teori dulu supaya awak nampak memang saya tahu teori ni mengantuk, tapi kita still lagi kena faham. Okay. So untuk packet forwarding punya method, soalan ni memang soalan standard lah, soalan favorite yang biasa keluar dalam final exam. Sebab apa? Ni je method yang ada. So, kena tahulah what is process switching and what is fast switching and what is Cisco Express forwarding. So, process switching is an older packet forwarding mechanism still available for Cisco. Fast switching, a common packet forwarding mechanism which uses fast switching to cache store the next hop information. So fast switching yang kita masih lagi gunakan. And Cisco Express Forwarding CEF, the more recent, faster and preferred Cisco IOS mechanism untuk kita dia send the packet. So yang ni kita akan tengok the next slide untuk kita dah habis rupanya. Kita akan tengok macam mana dia akan send. So daripada first packet dia akan pergi ke dia punya proses, sama ada ni adalah gambar rajah untuk Cisco Express Forwarding lah. So dia akan simpan sedikit information dan dia akan hantar ke dia akan hantar ke destination. So dah habis rupanya untuk chapter 1. So, setakat ni ada apa-apa soalan untuk chapter yang pertama? Tak ada. Tak ada? Tak ada, Cik. Okey. Kalau tak ada, saya ada soalan. Okey. So, kita tengok router kan. Mungkin kita pernah belajar sebelum ni. Masa network fundamental ke network essential ke, apa perbezaan yang kita boleh nyatakan secara general lah. Apa perbezaan antara router dan switch? Switch biasa guna kan? So apa perbezaan antara router dan switch?
Router ni macam perhantaran antara switch macam tu. Lagi? Slide ni nanti saya akan masukkan dalam Classroom so kalau nak download boleh download kat Google Classroom nanti. Okay. Okay. Benda yang paling simple lah. Okay. Untuk membezakan switch dan router, okay, kedua-dua device boleh digunakan untuk menyambungkan host, okay, menyambungkan device lah, PC, laptop dan sebagainya. Tapi hanya router yang boleh configure untuk menyambungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Okay. Tanpa router, okay, kita tak dapat nak menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Kalau awak guna switch, okay, kalau kita guna switch, kalau rangkaiannya tak sama, dia tak akan boleh communicate tanpa ada router kat tengah. Walaupun awak connect device tu pada switch yang sama. Okay? Tanpa router, kedua-dua rangkaian tadi tak boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Alright. Okay, so macam tadi saya dah cakap, saya nak confirmkan berapa ramai yang tak pernah guna Cisco Packet Tracer. Kalau tak pernah guna, dekat chat tekan 1. Kalau pernah guna, tekan 2. Okay, so majority pernah guna. Okay, so tak ada masalah. Okay, kalau pernah guna, kalau boleh, okay, tolong install the latest Packet Tracer 8.02. 8.02. Sebab kat saya memang saya guna the latest Packet Tracer 8.02 kalau tak silap saya. Sekejap saya tengok. Packet Tracer tu nanti installer dia saya akan masukkan dalam Classroom. Nanti awak boleh download kat situ. Kalau tak, awak kena masuk kat Netacad. Kalau tak, awak kena masuk kat Netacad, awak kena download dalam Netacad tu. Saya cuba cari kejap. Download Packet Tracer. Guna phone boleh ke tak? Sebelum ni saya pernah guna phone. Tapi saya tak pasti yang version yang baru version yang baru 8.0.1. Saya punya version. Okey, 8.0.1, sorry. 8.0.1.
satu. Saya tengah download, kejap lagi saya upload kat Classroom. So, awak boleh guna tu untuk untuk install. Phone, kalau tak silap saya sebelum ni ada. Cuma sekarang ni saya tak pasti sama ada yang version yang kat phone tu boleh digunakan ataupun tak. Okay. So, saya dah ada. Saya terus share je lah. Untuk minggu ni, itu saja untuk kelas kita. Macam saya cakap lah, sejam ke sejam setengah. So, dalam pukul 11 tu akan habis lah. Okay, jadi saya nak kukuhkan untuk minggu depan, awak nak start pukul berapa? Nak start pukul 9, saya biasanya akan sejam ke 2 jam. So, awak nak start pukul 9 habis pukul 11 ke awak nak start pukul 10 habis pukul 12? 9 okey. So kalau Yang lain. So kalau 9 kita akan start pukul 9. So kita akan habis lebih kurang time macam ni lah. Paling lewat pun pukul 11. So minggu depan kita akan tengok sikit berkenaan dengan routing, okay, dalam packet tracer. Kemudian, okay, untuk makluman awak, minggu depan Airtel Batu Pahat akan ada audit pengiktirafan untuk khusus Cisco lah, khusus kat bahagian komputer rangkaian. Jadi, kemungkinan besar tapi saya akan maklumkan nantilah. Kemungkinan besar saya tak boleh nak buat kelas on the spot hari tu. Tapi tak ada masalah. Kelas awak saya akan rakam dulu. Okey, saya akan rakam dulu. So nanti saya akan bagi link untuk video tersebut. So awak boleh follow that video and exercise yang ada dalam tu. Okay. So next week akan ada satu exercise untuk kita run kita punya kelas. Okay, saya akan explain. Classroom punya link. Okay. Okay. So, minggu depan nanti saya akan maklumkan sehari sebelum sama ada kita akan buat kelas hari Selasa tu ataupun saya akan bagi link pada awak untuk link kelas. Saya akan rakam siap-siap. So segala explanation macam kelas biasa, cuma awak perlu tengok video yang ada kat channel tu lah untuk kelas. Okay. So selain tu ada beberapa soalan lagi? Okay. So kalau tak ada, jangan lupa isi attendance tadi tu. Kalau tak ada apa-apa, kita stop kelas kita untuk hari ini dan kita jumpa minggu depan. Link YouTube channel, link Cisco tak ada. Link Cisco tu yang mana?
Link YouTube channel kejap lagi saya bagi bila saya dah upload video ni. Link Cisco tu yang mana? Pak Yutra? Yang saya suruh download. Okey, saya tengah upkan kat Classroom ni. Link Cisco tu adalah akaun yang email address yang awak isi dalam attendance tadi. Okey, link tadi dia akan hantar link kat awak punya email. So awak klik kat situ, dia akan bawa awak ke page Cisco Netacad tadi. So dalam Cisco Netacad tadi awak buatlah apa yang dia suruh buat. Mungkin login ke, ataupun kalau baru first time login, dia akan minta awak set password dan sebagainya. Set your own detail. Okey, saya dah sharekan slide dan installer Cisco Packet Tracer 8001 kat Classroom. Channel YouTube nanti dan link first video saya bagi bila video ni saya dah up kat YouTube. Okey. So, selain tu ada apa lagi? Sebelum kita stop. Okay, so kalau tak ada, kita stop dulu kelas untuk hari ini. Kita sambung minggu hadapan.